respon. Okey. Okey, nama-nama negeri dalam Malaysia. Negeri yang bermula dengan huruf K. Okey. Ada tak negeri yang bermula dengan huruf K? Negeri apa? Respon negeri apa? Yang bermula dengan huruf K. Kita ada negeri. Negeri apa kelas? Ya, kita ada Kedah, Kelantan. Betul. Jadi benda ni adalah pasti berlaku, okey? Pasti berlaku sebab memang ada negeri yang bermula dengan huruf K. Kalau yang bermula dengan huruf Z, ada ke yang mula dengan huruf Z? Tak ada kan Z? Huruf Z tak ada. Okey, so mustahil berlaku. Okey, tapi negeri yang berakhir dengan huruf R, ada ke? Negeri apa yang berakhir dengan huruf R? Cuba fikir negeri apa? Ya, betul, negeri Johor. Selangor kan, yang tengah banyak kes Selangor ni kan, COVID-19 ni banyak sangat pula kes dia. Okey. So, pasti berlaku, okey? Pasti berlaku sebab ada negeri yang berakhir dengan huruf R. Okey, so try buat soalan A. Ni nampak ke tu? Okey. Sarah merupakan salah seorang daripada 3 peserta akhir pertandingan kuis matematik. Okey, dalam kuis dalam pertandingan tu ada 3 peserta lah. Okey, Sarah salah satu peserta dia. Ada tak kebarangkalian yang Sarah adalah Johan? Ya ke tidak? Adakah mungkinkah Sarah adalah Johan? Adakah dia mustahil ataupun dia pasti berlaku ataupun dia mungkin berlaku? Mana? Yang mana yang sesuai? Ya, mungkin berlaku, okey? Mungkin berlaku. Tapi tak boleh jawab pasti berlaku sebab tak confirm lagi kan. Dia sama ada mungkin berlaku. Okey. Sarah mendapat tempat keempat. Dalam pertandingan tu ada berapa peserta? Ada 3 peserta je. So boleh ke Sarah mendapat tempat keempat? Ya, mustahil. Betul. Mustahil berlaku, okey? Mustahil berlaku sebabnya peserta semuanya ada 3 sahaja. Okey, next. Ni, sebiji dadu dilambungkan. Pernah kan main dadu? Dadu ada nombor apa kelas? Ni dadu ni cikgu buat dadu. Dia bentuk apa? Bentuk kubik Bentuk kubik. Okey. Kubus. Bentuk kubus. Okey, dalam dadu ada nombor apa? Respon. Pernah main dadu? Ada nombor apa pada permukaan dadu? Dia ada nombor ya 1 sampai 6 kan? So yang ni 1 kan? Ni 2 Ni 1. Sekejap. Dadu dia bukan nombor kan? Dia nombor ke? Dia macam ada dot-dot Tak apa, ni 1, 2, 3, 4, bawah dia 5, belakang dia 6. Okay. So ada tak nombor 7 muncul? Boleh ke nombor 7 muncul? Ada tak kemungkinan nombor 7 muncul dalam permukaan dadu ni? Boleh ke tak boleh? Mustahil ke? Pasti ke mungkin? Ya, mustahil. So jawapannya mustahil, okey? Mustahil berlaku. Okey. Next. Okey. Bila kamu baling lambung dadu, muncul pula nombor 5. Okey. Adakah dia mustahil ataupun adakah kamu pasti muncul nombor 5 ni ataupun adakah dia mungkin berlaku? Apa? Respon. Ya, mungkin. Betul. Mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Okey, next. Nombor yang lebih besar daripada 2 muncul. Nombor yang lebih besar nombor apa? Mungkin nombor 3 kan? 4 ke 5 ke 6 ke kan? So,
Kebarangkalian untuk nombor lebih besar daripada 2 muncul, adakah kamu pasti ataupun adakah dia mustahil ataupun adakah dia mungkin? Betul. Mungkin berlaku. Okey. Okey. Next. Soalan C. Okey, dia kata sebuah kotak mengandungi 6. Sekejap. Okey, mengandungi 6 biji guli biru dan 2 biji guli putih. Okey. Bayangkan dalam kotak tu. Okey, ni kotak. Okey, so dalam kotak ni ada 6 guli biru dengan 2 guli putih. Okey, ada tak kebarangkalian kamu mengambil guli biru? Kamu pun masuk dalam kotak tu, kamu ambil dah guli kan. Kamu main ambil secara rawak guli tu. Okey, adakah kamu pasti ataupun mungkin ataupun mustahil? Ya, mungkin. Okey. Mungkin berlaku. Mungkin kamu ambil guli tu colour biru. Okey lah. Guli merah pula. Boleh ke kamu masuk tangan dalam kotak ni, kita tengok kamu ambil guli, kita tengok colour merah. Padahal dalam kotak ni ada colour biru dengan putih je. Boleh ke tiba-tiba ada colour merah? Tak ada mustahil berlaku. Okey. Mustahil berlaku melainkan tengah buat magic show kan. Kalau magic punya tu mungkin lah. Okey, kalau guli putih pula. Dalam kotak ni ada guli putih kan. So, adakah kamu pasti ataupun mungkin? Ya, mungkin. Mungkin berlaku. So ini semua adalah tentang kebarangkalian. Boleh. Buku kamu tak ada benda ni. Sebab tu cikgu tak ambil kat buku kamu ni. Okey. Kita pergi ni pula. Okey, senaraikan ruang sampel. Dengan menggunakan tata tanda set, kemudian nyatakan bilangan unsur yang ada dalam sampel itu. Okey, contohnya kan macam tadi, sebiji dadu di lambung. So, dadu tu kamu tahu kan dia ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kamu buatlah dia punya sampel dia. So, sampel kita, okay, sampel dadu tu ni sampel S. Dia ada unsur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu buat ni. Ni apa nama ni? Ni tata tanda set. So, dalam sampel ni ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, bilangan dalam sampel ada 6. So, N tu adalah number Number of sample. Number ataupun bilangan dalam sampel tu. Ada berapa nombor? Ada 6. Okay, try buat ni pula soalan A. Okay, sekeping shilling di lambung. Okay. So ni duit shilling, dia ada permukaan atas dengan bawah kan. So kita panggil yang dari nombor apa Contohnya 50 sen. Ada satu permukaan tu gambar apa kalau 50 sen? Siapa ingat duit shilling 50 sen? Dia ada gambar apa? Gambar bunga raya ke? Cuba tengok duit 50 sen tu. Ada tak 50 sen? Okay, duit 50 sen. Cikgu tak sure lah dia ada gambar apa. Sebelah tu 50 sen. Kan? Sebelah tu 50. Sebelah tu mungkin gambar bunga kot. Okay, tak kisahlah kan. Siapa tahu? Tak tahu. Okay, seorang pun tak respon. Okay, so dalam duit shilling ni dia ada kepala. Kita panggil ni kepala. Yang ni ekor. Okay. Jadi dalam sampel tu dia ada kepala dan ekor. So kita buatlah kepala K, ekor E. So ni bila sampel kita, kepala dengan ekor. So bilangan nak tata tanda set. Tata tanda set sini Okay, silap ni. Okay.
So duit shilling dia ada kepala dengan ekor. Jadi bilangan dalam sampel kita ada berapa? Respon. Cikgu dah bagi dah. Dalam sampel kita ada, sampel duit shilling kita ada kepala dengan ekor kan. So bilangan dalam sampel, ya betul ada 2. Okay. Next. So kena ingat lah ya, duit shilling dia ada kepala dengan ekor. Okay, next. Soalan B je. Okay, soalan B. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan anugerah. Sekejap, apa soalan B ni Sekejap. Dia nak sampel. Okay, sampel. So sampel kita ada huruf apa? Satu huruf dipilih. Okay, so huruf tu mungkin A, mungkin N, betul tak? Mungkin U, mungkin G, mungkin E, mungkin R, A, H. Okay, so kamu pun senaraikan bila unsur sampel kita iaitu ada A, N, U, G, E, R, lepas tu A sebab ada 2 A kan dalam perkataan anugerah ni kan. So ada 2 A lah. Okay, lepas tu H. Lepas tu buat tata, tanda, set. Okay. So ada berapa bilangan dalam sampel ni? Respon. Okay, betul. Ada 8. Okay, ada 8 unsur dalam sampel ni. Okay, next. Ni pula. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set. Okay, nombor-nombor X antara 5 dan 10. Okay, so nombor-nombor X tu ada apa? Ada nombor. Okay, apa masuk ni? Siapa ingat? Okay, dia antara 5 dengan 10 kan? Okay, termasuk tak nombor 5 ni? Termasuk ke tak? Termasuk ke tak? Okay, nombor X ni adalah nombor-nombor yang berada antara 5 dengan 10. Okay. Termasuk tak nombor 5 ni? Termasuk. Okay, sebab ni simbol, ada simbol ni kan, betul tak? 5 kurang atau sama dengan X. So, dia termasuklah nombor 5. Jadi 5, 6, 7, 8, 9. Termasuk tak nombor 10 respon. Ya, termasuk juga. Okay, termasuk juga nombor 10. Okay, so inilah sampel kita. Okay, ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu buat tata tanda set. Okay, ada berapa bilangan sampel? N ni number Okay, ada berapa bilangan sampel dalam ni sampel kita ni, ada berapa bilangan sampel? Bilangan unsur dalam sampel ni. Respon, ada berapa bilangan unsur? Semua ada berapa bilangan unsur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Okey, ada 6 bilangan unsur. Okey. Okey, next. Sekejap. Okey, ni pula soalan D. Okey, sebiji guli diambil secara rawak daripada sebuah kotak yang mengandungi 2 biji guli hitam dan 3 biji guli kuning. Okey, so sampel kita ada 2 guli hitam. So kamu labelkanlah ada hitam 1 dengan hitam 2. Lepas tu ada 3 guli kuning. So kita labelkanlah ni kuning 1, ni kuning 2, ni kuning 2, lepas tu ni kuning 3. Lepas tu buatlah tata tanda set. So ada berapa bilangan sampel bilangan unsur dalam sampel ni? Respon. Ada berapa? Ada 5. Okay, ada 5. Okay, last soalan E. Okay, tengok pula soalan E. Okay, sampel kita ada apa ni?
Okey, ni menunjukkan apa? Cakra yang dibahagikan kepada 6 sektor yang sama saiz. So ada sektor tu dia label apa? A, B, C, D, E, F. So dalam sampel kita ada huruf A, B, C, D, E, F. So nanti buatlah tanda set. Okey, ada berapa bilangan unsur dalam sampel kita ni? 6 Ya betul 6. Okey, ada 6. Okey, itulah dia. So hari ni kita belajar buat sampel. Lepas tu tengok ada berapa bilangan sampel. Kenapa nak belajar benda ni, sampel-sampel ni? Sebab nanti ada formula untuk kira kebarangkalian. Okey. Okey, next kita try tengok sampel nombor 3. Nak buat sampel menggunakan gambar rajah pokok. Okey, apa benda pula tu? Okey, so dia beri X. Okey, bayangkanlah kita ada kotak X Dalam kotak X tu ada nombor kad. Dalam kotak X ni ada kad nombor 1, kad nombor 2, kad nombor 3. Bayangkan ada 3 kad. Lepas tu kotak Y pun ada 3 kad juga, iaitu yang berlabel 4, 5, 6. Okey. Okey, kita pun buatlah. Okey, ni kotak X. Okey, kotak X. Kita buatlah ni set X. Lepas tu nak buat set buat kotak Kita buat kotak Okey, kita ada kotak X, lepas tu kita ada kotak Y. Okey, so dalam kotak X ada kad yang berlabel nombor 1, 2, lepas tu 3. Lepas tu kotak Y ada kad yang berlabel 4, 5, 6. Okey, satu nombor masing-masing dipilih secara rawak. Okey, bayangkanlah kamu masukkan tangan kamu dalam kotak X kan. Lepas tu yang keluar kad yang berlabel nombor 1. Okey, lepas tu kamu pula masukkan tangan kamu dalam kotak Y. Okey, so kemungkinan yang keluar kad tu adalah berlabel 4 ataupun berlabel 5 ataupun berlabel 6, betul tak? Okey, jadi dia punya kesudahan dia tu, ni okey, so kesudahan dia mungkin kamu dapat kad, kalau tadi kad nombor 1 kotak X, tengok kotak Y kamu dapat pula nombor 4. So kesudahan dia adalah 1, 4. Macam tu. Ataupun dalam kotak X tu kamu ambil kad nombor 1, tu tengok kotak Y tu kamu ambil yang nombor 5 pula, kad tu nombor 5 pula. So kesudahan dia 1, 5. Okey. Lepas tu ataupun kotak X tadi kamu ambil kad nombor 1 kan. Tengok kotak Y tu kamu ambil tiba-tiba kad tu nombor 6 pula. Okey. So kesudahan dia mungkin 1, 6. So ada banyaklah kebarangkalian dia. Faham tak? Mungkin kamu ambil kad yang 1, 4 ataupun 1, 5 ataupun 1, 6. Ataupun masa first time kamu ambil kad dalam kotak X ni, kamu ambil nombor 2. So kalau nombor 2, kotak Y pula kebarangkalian dia sama ada apa? 4, 5, 6 kan? So mungkin kamu ambil nombor 2 dengan 4. Kad nombor 2 dengan kad nombor 4. Ataupun kad nombor 2 dengan 5. Ataupun sama ada 2 dengan kad nombor 2 atau nombor 6. Itulah dia. Faham tak? Okey. Ataupun dalam kotak X tu masa first time nak ambil kad tu, kita tengok yang keluar kad nombor 3. So nombor 3. And then kotak Y, kamu tahu dia ada 4, 5, 6 kan? So mungkin kesudahan dia kamu ambil kad yang 3 dengan 4. Ataupun 3 dengan 5. Ataupun kad yang berlabel nombor 3 dengan kad berlabel nombor 6. So ada banyak kebarangkalian dia, betul tak? Ada banyak kebarangkalian. Jadi sampel ni adalah, so sampel kita, dalam sampel kita kebarangkalian yang mungkin, yang inilah salin balik lah, iaitu kad yang berlabel 1 dengan 4 ataupun 1 dengan 5
ataupun 1 dengan 6, ataupun 2 dengan 4, ataupun 2 dengan 5, ataupun 2 dengan 6, ataupun 3 dengan 4, ataupun 3 dengan 5, ataupun 3 dengan 6. So inilah kita punya sampel. So ada berapa bilangan sampel kita ni? Ada berapa bilangan unsur dalam sampel ni? Bilangan unsur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya betul, 9. Okay, so bilangan unsur dalam sampel kita ni, bilangan unsur kebarangkaliannya yang kamu mengambil kad tu adalah 9. Itulah nama ni, kita panggil ni sebagai gambar rajah pokok. Yang cikgu buat ni gambar rajah pokok nama dia. Gambar rajah pokok. Okay. Okay. Try buat B pula. B. Okay, dia kata dalam sebuah kotak terdapat 3 keping kad berhuruf A, B, C. Okay, dia akan ambil 2 keping kad yang diambil secara rawak daripada kotak itu secara berturut-turut. Agak-agak apakah dia punya kesudahan? Okay, kebarangkalian kad yang diambil. So kamu buatlah gambar rajah pokok. Boleh? Okay. So buat macam tadi, gambar rajah pokok. Okay. Okay, kita ada ambil ni dalam kotak kan. Dalam kotak tu ada kad A, B, C. So kita 2 kali ambil kan. So ni ambilan pertama. Lepas tu ni kamu buatlah ambilan kedua. Okay. So ambilan pertama mungkin kamu ambil kad tu tengok kad A kan. So ambilan yang kedua yang tinggal apa? B dengan C betul tak? So ambilan pertama tu A, mungkin ambilan kedua tu B. So jadilah A, B. Kamu ambil kad A dengan B, yang ni kebarangkalian lah. Yang kamu ambil 2 kad tu A dengan B. Ataupun mungkin kamu ambil A dengan C. Okay. Ni kita panggil kesudahan. Okay. Kesudahan ataupun kebarangkalian. Okay. Kebarangkalian yang kamu mengambil kad. Okay. Itu kalau ambilan pertama dia A. Kalau ambilan pertama dia B pula. So mungkin ambilan kedua tu adalah A. Okay. A. Ataupun C. Okay. B, C. Macam tu. Boleh. Ataupun masa kamu ambil kad tu ambilan pertama dia adalah C. So yang tinggal dalam ambilan kedua nanti apa? Sama ada A dengan B. So mungkin kad yang kamu ambil tu C dengan A. Okay, C dengan A ataupun C dengan B. So inilah dia punya kebarangkalian yang mungkin. Betul tak? Jadi sampel kita adalah salin baliklah sampel. Okay. So sampel kita ada kad A. Kad A dengan B. Lepas tu kad A dengan C. Lepas tu kad B dengan A. Lepas tu B dengan C. Lepas tu apa lagi? C dengan A. Dengan C dengan B. Lepas tu buat tata tanda set. Okay, so ada berapa bilangan unsur, bilangan kebarangkalian dalam sampel ni? Ya betul, ada 6. Okay. Itulah cara dia. Faham? Boleh ke setakat ni? Sekejap. Boleh? Okay. Okay, boleh. Okay. Next. Sekejap. Okay, kita pergi ni pula. Okay, ni yang ada dalam buku kamu ni. Ni buku kamu ada. Buku surat apa dalam buku ni? Sekejap, buku surat apa.
66 Okey, muka surat 66. 66 ke? Ni tak jual lah, cikgu tu ambil. Jap. Mana ke buku tu? Okey ni, muka surat 66. Okey, dia kata nyatakan kekerapan berlaku dan bilangan cubaan berdasarkan peristiwa berikut, kemudian tuliskan nisbah dia. Okey ni, tengok baca ni. Dia kata apa? Kebarangkalian ialah ukuran kemungkinan berlakunya suatu peristiwa yang dinyatakan sama ada bentuk pecahan ataupun peratusan. So ni formula dia. Okey, formula dia kekerapan berlakunya suatu peristiwa bahagi dengan bilangan cubaan. Okey. Mendapat 2 kali angka apabila melambung sekeping duit shilling sebanyak 10 kali. Okey, sekarang ni berapa bilangan cubaan dia? Berapa kali dia campak duit shilling ni? Dia campak baling 10 kali kan? 10 kali. So kekerapan berlaku untuk mendapatkan nombor angka dia kata 2 kali. Betul? Jadi formula dia apa? Kekerapan bahagi bilangan kan? So kekerapan 2 bahagi bilangan 10. So dapatlah 2/10. Tapi jawapan kena bagi yang paling termudah. So pecahan terringkas. Dapatlah berapa dapatlah 1/5. Macam tu lah. Okey, lagi apa lagi? Ni Syuib berjaya menjaringkan gol sebanyak 25 kali selepas mencuba sebanyak 50 kali. Okey, berapa bilangan cubaan dia? Respon. Bilangan cubaan dia. Okey. Okey, 50. Okey, dia menjaringkan gol sebanyak 25 kali. Kan kekerapan yang berlaku. Kekerapan tu maksudnya bilangan. Okey, bilangan. Menjaringkan gol. Jadi dia punya nak kira dia punya kebarangkalian dia tu dalam bentuk pecahan. So kekerapan bahagi bilangan 25 bahagi 50. Pemudahkan dapat berapa Dapatlah 5, 10, ini 1, 2. Okey, dapatlah 1/2. Okey. Boleh ke? So dapatlah 1/2. Okey. Okey, next soalan C. Aisyah melambung sebiji dadu sebanyak 180 kali. Okey. So berapa bilangan cubaan dia melambung respon. Berapa? Ya betul, 180. Lepas tu dia dapat nombor 6 sebanyak 30 kali kan. 30 kali. Jadi dia punya nisbah dia, kebarangkalian dia 30 bahagi 180. Dapat berapa Memudahkan, dapatlah 1/6. Ya betul. Itulah dia formula dia. Okay, next. Ni apa benda pula? Okay, ni nama dia kebarangkalian eksperimen. Okay, dia kata kebarangkalian eksperimen ni dia akan menuju ke suatu nilai tertentu jika eksperimen diulangi dengan bilangan cubaan yang cukup besar. Lagi banyak cubaan yang dibuat, lagi bagus sebenarnya. Okay. Sebenarnya semakin banyak cubaan, semakin banyak bilangan cubaan yang dibuat, dia akan semakin akan mendapat nilai, dia akan mendapat nilai tertentu. Nilai tu dah semakin akan mendapat nilai tertentu. Okay, tertentu, nilai tetap. Okay, tak apa, kita try buat yang ni. Okay, kalaulah bilangan simulasi dia 100 kali. Bilangan simulasi tu bilangan cubaan lah. Okay, bilangan cubaan. Okay. Dia kata apa ni? Kita ada ni apa benda ni, color kuning, biru, ungu ni. Oh, kain Okay, kain. Okay, semua kain ada berapa ni semua kain?
Dia tak sebut semua kain. Okey, tak apa. Okey. Oh, okey ni ya. Okey, tengok ni. Sekejap ah. Okey, bayangkan ada 100 cubaan. Okey. Kesudahan yang mendapat kain color kuning dalam 100 cubaan tu, yang mendapat color kuning 20. So, dia punya formula tadi samalah macam tadi. Kekerapan bahagi apa tadi? Nak kira nisbah kebarangkalian dia, kekerapan bahagi dengan bilangan cubaan. So, kekerapan dia mendapat kain berwarna kuning ni 20. Per dengan bilangan semua cubaan ada 100. Jadi, berapa? Pemudah kan? Okey, kita buat bentuk perpuluhan Okey. 20 bahagi 100 kita dapatlah 0.2. Okey, kita buat bentuk perpuluhan lah. Sebenarnya pecahan boleh, perpuluhan pun boleh, bentuk keratusan pun boleh juga. Okey, itu kain kuning. Lepas tu kain biru, kekerapan dia mendapat kain, kan ada banyak eksperimen, ada 100 kali eksperimen. So dia dapat kain color biru tu 40. So 40 per dengan semua cubaan dapat berapa? 0.4 kan. Ni semua eksperimen, ada berapa eksperimen ni? Ada 100 kali eksperimen 100 kali eksperimen. So dalam 100 kali eksperimen tu dia dapat 20 kain kuning. Bayangkanlah dalam kotak ni. Okay, dalam kotak ni ada kain apa? Ada kain kuning, kain biru dengan kain ungu. Dia masukkan tangan dalam kotak tu and then dia tengoklah dia dapat kain color apa. So dia buat 100 kali eksperimen. 100 kalilah tangan dia masuk dalam kotak ni. So kain kuning dia dapat 20 kali. So 20 per dengan 100 cubaan. Kain biru dia dapat 40 kali. So 40 per dengan 100 kali cubaan eksperimen kan. Kain ungu dia dapat 40 kali per dengan 100 kali eksperimen kan. 100 kali cubaan. So dapatlah 0.4. Okay. Okay, ni kalau 100 kali eksperimen. Okay, next dia buat 1000 kali eksperimen pula. Maksudnya 1000 kalilah tangan dia masuk dalam kotak ni. Okay, yang dapat kain kuning 310 kan. Kali, 310 per 1000. Dapat berapa Ya, 0.31. Alamak, kelas Zoom dah nak tinggal ni lah. Less than 1 minute. Kita kelas habis pukul apa sana? 10 Okey, nanti cikgu bagi link baru dalam 3 minit cikgu bagi link baru sebab dah nak habis dah kelas Zoom ni. Okey, nanti cikgu bagi link baru dalam grup.